Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang edisi malam 31 Julai 2021 bersama saya Fansurina Abdullah. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Mustafa Billah Shah, Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakil Allah Sultan Iskandar Al-Hajj menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada penjaga dua masjid suci Yang Mulia Raja Salman Abdul Aziz Al Saud atas sumbangan 1 juta dos vaksin AstraZeneca dan 4.5 juta unit peralatan perubatan bernilai 5 juta dolar Amerika bagi membantu Malaysia menangani cabaran pandemik COVID-19. Menerusi kenyataan dikeluarkan Istana Negara, Seri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan penghargaan kepada Putera Mahkota Arab Saudi Yang Mulia Muhammad Salman Abdul Aziz Al Saud dan Menteri Luar Arab Saudi Putera Faisal Farhan Al Saud atas sumbangan itu yang tiba di Malaysia menerusi 2 buah pesawat Saudi Airlines kemarin dan semalam. Menurut kenyataan itu, Seri Paduka Baginda berdua amat menghargai kemurahan hati Yang Mulia Raja Salman Abdul Aziz Al Saud yang menitahkan Pusat Kemanusiaan Raja Salman KS Relief supaya segera menyalurkan sumbangan vaksin dan peralatan perubatan kepada Malaysia. Seri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan penghargaan kepada Menteri Luar Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin Hussein atas pelaksanaan kerjasama antara Kerajaan Malaysia dan Arab Saudi dalam menjayakan sumbangan bekalan vaksin dan peralatan perubatan ini. Menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Indra Ahmad Fadil Syamsuddin turut menyampaikan ucapan terima kasih Baginda kepada Duta Besar Arab Saudi ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Datuk Dr. Mahmud Hussein Said Qatan dan Kerajaan Arab Saudi atas sumbangan ini. Tambah kenyataan itu lagi, sumbangan berkenaan jelas membuktikan persahabatan dan hubungan baik yang terjalin sejak sekian lama di antara kerajaan dan rakyat kedua-dua negara. Seri Paduka Baginda berdua turut mengambil kesempatan ini menyeru rakyat untuk bersama mendoakan negara sentiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhi dari sebarang musibah dan pandemik COVID-19 dapat dibendung serta diakhiri dengan segera. Tiada ungkapan yang terucap oleh Encik Ibrahim Ali, 68 tahun, selain tangisan kesyukuran dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga terhadap keprihatinan Kerajaan Pahang dalam membantu ke-8 cucunya yang kehilangan ibu bapa akibat COVID-19 dengan meluluskan segera bantuan Rumah Rakyat Pahang RRP baru-baru ini. Kisah 8 beradik itu tular selepas kematian kedua-dua ayah Encik Meyajid Berni 48 tahun dan ibu mereka Noraini Ibrahim 43 tahun selepas dijangkiti COVID-19 pada 16 dan 18 Julai lalu. Encik Ibrahim yang menetap di Felda Kota Gelanggi 2 Jerantut tidak menyangka kerajaan negeri sangat prihatin terhadap nasib yang menimpa cucunya apabila segera meluluskan bantuan RRP bagi memberikan kediaman selesa kepada 8 cucunya. Saya, Allah, mengalir mata saya ni. Saya bersyukur sangat pada Allah kerana kerajaan Pahang prihatin dengan anak cucu saya. Sangat terharu dengan beliau. Iyalah, maklumlah anak-anak saya pun tak dapat nak bagi benda-benda ni kat dia orang. Mana ada yang ada lagi kerajaan negeri Pahang, saya bersyukur. Terima kasihlah banyak-banyak kerana membantu anak cucu saya mendapatkan sebuah rumah. Sungguh pun tak sebesar mana kami bagi pihak keluarga. Bersyukur sangat dengan bantuan ini. Tak tahu apa saya nak cakap, cuma Allah saja yang dapat membalas segala bantuan yang ada pada anak cucu saya.
Beliau berkata demikian ketika dihubungi unit komunikasi dan media Pahang UKOM baru-baru ini. Dalam pada itu, Encik Ibrahim berkata dia bersama isteri akan membawa pulang ke-8 cucunya yang kini menetap di Bukit Beruntung, Selangor menjelang penghujung Ogos depan selepas dia dan isteri melengkapkan kedua-dua dos vaksin COVID-19. Sementara itu, Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Felda, Koperasi, Usahawan dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Nazri Ngah sempat bertemu Encik Ibrahim dan isteri untuk berbincang berhubung pembinaan RRP supaya dapat disegerakan urusannya. Yang Berhormat Datuk Haji Nazri juga mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosi Wak Ismail kerana mempercepatkan dan mempermudahkan urusan kepada 8 beradik dan keluarga mereka. Jumlah kes COVID-19 di Pahang hari ini mencatatkan sebanyak 653 kes dengan daerah Kuantan paling tinggi bilangan kes jangkitan. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, Kuantan mencatatkan sebanyak 316 kes, diikuti Bentong sebanyak 128 kes dan Temerloh 53 kes. Selain itu, Jerantut mencatatkan sebanyak 41 kes, Rompin 40 kes, Lipis dan Maran masing-masing 20 kes, Bera 16 kes, Cameron Highlands 11 kes, Pekan 6 kes dan Raup 2 kes. Bagaimanapun, hari ini tiada kluster baharu dicatatkan di negeri Pahang. Sehubungan itu, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang juga menyeru kepada semua pihak bersama-sama dalam usaha mengawal penularan jangkitan COVID-19 ini. Jika setiap rakyat di negeri ini mengekalkan disiplin dan mematuhi SOP, pasti akan dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. 3 daripada 13 lokaliti di daerah Kuantan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula 18 Julai lalu dilanjutkan pelaksanaannya. 3 lokaliti terbabit ialah di Taman Indra Sempurna, Taman Tas dan Pandan serta Taman Impianku yang akan bersambung bermula Ahad ini hingga 14 Ogos depan. Menteri Kanan Luar Negeri Keselamatan Yang Berhormat Datuk Seri Syamuddin Hussein berkata, 10 lokaliti di Kuantan pula akan menamatkan pelaksanaan PKPD esok seperti yang dijadualkan. 10 lokaliti itu ialah di Tanjung Lumpur, Peramu, Anak Air, Sungai Derhaka, Kempadang, Sungai Soi, Sungai Isap, Kampung Pahang, Taman Seri Indrapura dan Lorong Seri Turuntum. Turut ditamatkan PKPD esok sejak pelaksanaan 18 Julai lalu ialah Taman Cengal di Temerloh. Dalam pada itu, Yang Berhormat Datuk Seri Syamuddin berkata, Kampung Tanjung Kerayong Mentakap di Temerloh pula dikenakan PKPD esok hingga 14 Ogos depan. Majlis Bandaraya Kuantan MBK meminta pemilik perniagaan di daerah Kuantan untuk mengibarkan jalur gemilang sempena memuliakan ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-62 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah. Datuk Bandar MBK Yang Hormat Datuk Hamdan Hussein berkata, selain bertujuan memuliakan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah, ia juga sempena sambutan bulan kemerdekaan pada tahun ini mulai 15 Ogos 2021 hingga 16 September 2021. Justeru, para peniaga terlibat diminta mengibarkan jalur gemilang dan bendera negeri Pahang serta memberikan pencahayaan kepada bangunan premis masing-masing sepanjang sambutan tersebut. Jelasnya, mengibarkan jalur gemilang pada ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-62 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang disambut bagi memuliakan, menzahirkan rasa hormat dan taat setia Sultan Pahang. Manakala sambutan bulan kemerdekaan pula adalah simbol penting dan merupakan tunjang kepada pemupukan semangat cintakan negara, kesatuan dalam pelbagai bangsa dan agama. Oleh yang demikian, bendera yang dipasang hendaklah dalam keadaan yang baik dan elok. Jelas beliau lagi, mana-mana bendera yang telah koyak,
bergulung atau telah bertukar warna tidak boleh dikibarkan dan boleh dikibarkan mulai 26 Julai lalu hingga 16 September depan. Sebanyak 3 pembersih udara dan 3 pendingin hawa mudah alih disumbangkan kepada Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Hoshas Temerloh untuk memberi keselesaan kepada pesakit dan petugas barisan hadapan di hospital berkenaan. Sumbangan yang diluluskan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosi Wan Ismail dalam tempoh singkat itu disampaikan oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Perpaduan, Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Shahniza Syamsuddin kemarin. Turut hadir Ahli Dewan Negeri Semantan Yang Berhormat Datuk Haji Nur Azmin Matludin. Dalam pada itu, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Shahniza berkata, sebelum ini, seorang doktor yang bertugas di bahagian kecemasan kes COVID-19 Hoshas menghubunginya, memohon pembersih udara dan pendingin hawa mudah alih berkenaan. Beliau berkata perkara itu kemudian dimaklumkan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang sebelum diluluskan dalam masa yang singkat untuk pembelian segera. Justru beliau berharap sumbangan ini dapat sedikit sebanyak memberi keselesaan kepada pesakit dan juga petugas barisan hadapan yang bertugas di kemah kecemasan tersebut. Sementara itu, Yang Berhormat Datuk Haji Nur Azmi berkata, walaupun sumbangan ini dimohon dalam tempoh yang singkat, tetapi ia terus diluluskan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Inilah tindakan yang mencerminkan cakna Yang Amat Berhormat Menteri Besar terhadap rakyat di negeri Pahang dan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar yang sentiasa prihatin dalam hal yang melibatkan masyarakat. Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Majlis Daerah Lipis MDL Padang Tengku menerima sumbangan peralatan elektrik daripada kilang Sili Sawmill Sdn Bhd dan sejumlah 11 kilang lain yang beroperasi di kawasan perindustrian Padang Tengku bagi keperluan PPV terbabit. Ahli Dewan Negeri Padang Tengku Yang Berhormat Datuk Mustafa Haji Long berkata, sumbangan tersebut berupa sebuah peti sejuk beku daripada kilang Sili Sawmill Sdn Bhd dan 20 kipas daripada 11 kilang terbabit. Sumbangan barangan elektrik ini disampaikan oleh wakil syarikat terlibat iaitu Encik Chu Chong Hian dan bertujuan memastikan keselesaan dan kelancaran perjalanan proses pemberian vaksin kepada orang ramai di PPV Dewan MDL Padang Tengku ini. Beliau berkata demikian ketika dihubungi unit komunikasi dan media Pahang UKOM baru-baru ini. Hadir sama ialah Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan Padang Tengku, Dr. Fatin Syamsuddin, Penghulu Mukim Gua, Encik Muhammad Zulkifli Ramli dan Penghulu Mukim Telang, Encik Muhammad Hafiz Muhammad Azmi. Beliau berkata sumbangan tersebut akan dapat memberi manfaat kepada semua petugas dan penerima vaksin di PPV itu selain dapat menggalakkan orang ramai untuk hadir pada temujanji penerimaan vaksin COVID-19 nanti. Sekian Buletin Pahang edisi malam bersama unit komunikasi dan media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama kami dalam Buletin Pahang edisi pagi untuk berita-berita terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.